Dah. Baik, muka surat 87. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk campuran. Okey, campuran. Baik, kita tengok pada dialog yang diberikan. Ibu, Ana buka suara lah. Okey. Yang pertama, wah, banyaknya. Kalau diasingkan begini, barulah duit mudah dikira. Okey, kamu tengok campuran yang pertama ialah duit. Campuran yang pertama ialah duit. Okey, terdapat duit shilling dan juga duit kertas. Okey, jadi budak perempuan ni dia asingkan Ibu, duit muka surat dia. berapa? Okey, muka surat 87. Okey, kamu boleh tengok muka surat 87. Okey. Tapi kamu jangan conteng je buku teks kamu. Hanya cikgu saja sebab cikgu guna komputer. Okey. Yang kedua, air teh. Kamu tengok air teh. Air teh ni ada terdapat juga campuran iaitu air dan juga serbuk teh ataupun kita panggil hampas teh. Okey, jadi hari ini kita akan belajar cara nak menghilangkan hampas teh tersebut. Ada banyak cara. Dan yang terakhir sekali, tepung. Okey, tepung. Okey, dalam tepung, kalau kita nak masak tepung, kita nak buat cucur, kita nak buat kuih. Okey, tepung tu kita perlu asingkan dulu. Sebab apa? Sebab kita takut dalam tepung tu ada semut ataupun bahan-bahan lain yang kita tak nak masuk. Okay, jadi kita perlu asingkan bahan-bahan tersebut dengan tepung. Okay, kamu tengok dalam buku teks tu, kita akan tengok apakah cara untuk mengasingkan tepung dengan bahan yang lain. Okey, jadi satu pertanyaan di sini, mengapakah bahan-bahan di dalam campuran di atas diasingkan? Okey, selalunya kita nak asingkan bahan-bahan campuran ni untuk apa? Contoh, kamu tengok teh tadi. Okey, contoh kamu tengok teh tadi. Contoh kamu tengok teh kat sini, nombor 2 ni. Okey, kenapa ataupun mengapa? Siapa boleh jawab? Mengapa kita nak asingkan air teh daripada hampas teh tersebut? Siapa tahu? Siapa tahu? Kenapa kita nak asingkan air teh dengan hampas teh tu? Supaya apa? Hampas teh tu mesti. Ya Daniel? Ada jawapan Daniel? Okey, siapa ada jawapan kenapa sebelum kita nak minum teh, kita kena asingkan hampas teh ataupun serbuk teh tu daripada air teh? Kenapa? Kenapa kita nak asingkan? Kenapa kita tak minum je air teh tu dengan hampas-hampas je sekali? Nanti pahit je. Ya Daniel, nanti pahit. Okey, nanti pahit. Betul. Hampas teh tu ataupun serbuk teh, dia pahit tau kalau kita minum. Kalau kita makan dia rasa pahit. Sebab tu kalau teh tu terlebih banyak dalam air, dia akan menjadi sangat pahit. Okey, jadi untuk mengelakkan daripada rasa pahit ataupun rasa terlebih banyak ataupun kita tak nak minum hampas, kita nak minum air saja, kita perlulah asingkan teh tersebut daripada hampas. Jadi dekat sini hari ini kita akan belajar cara mengasingkan campuran di muka surat 88. Okey, 88. Hari ini kita akan belajar kaedah mengasingkan campuran. Kamu tengok kaedah mengasingkan campuran. Dan hari ini kita akan belajar 2 kaedah sahaja. Kita akan belajar 2 kaedah daripada 5 kaedah yang ada. Kita akan belajar 2 sahaja. Okay, jadi tengok baik-baik.
Okey, kamu tengok perbualan di atas ni. Lihat makanan ini. Ada campuran maruku dan kacang. Kamu tengok dekat makanan ni. Ada campuran maruku dan kacang. Okey, kamu tengok budak lelaki yang berbaju hijau. Saya suka maruku tapi saya tak suka makan kacang. Okey, yang baju kuning ni pula dia suka makan kacang sahaja. Jadi, bagaimanakah Kugen? Ni Kugen. Ni Kugen, yang ni Kanang. Yang ni Kanang. Hendak mengasingkan campuran kacang dan muruku. Okey, daripada pandangan kamu, macam mana kita nak asingkan muruku daripada kacang? Menyisih. Yes, Saifullah? Yusof? Menyisih. Okey, kita akan menyisihkan dia. Macam mana cara menyisih? Kita tengok macam mana cara menyisih. Okey. Okey, kita tadi Yusof kata dengan cara menyisih. Jadi kita akan tengok menyisih tu macam mana. Okay, jadi tonton video ni baik-baik supaya kamu boleh tengok cara menyisih. Cara menyisih yang betul. Okey. Jadi tengok baik-baik cara menyisih sesuatu bahan. Okey, nampak tak video tadi? Nak cikgu ulang balik? Nampak. Cikgu ulang semula. Cikgu nak kamu tengok cara menyisih. Macam mana? Menyisih. Okey, itu adalah cara menyisih. Okey, kalau kamu tengok dalam video ni, okey, cara menyisih daripada satu bekas tu dia ada biskut bercampur dengan kacang. Dia asingkan satu-satu. Okey, dia ambil biskut letak dekat pinggan di sebelah. Okey, jadi satu-satu kita panggilkan dia, nama dia menyisih. Okey, sekarang ni kita nak tengok. Kamu dah tahu cara menyisih dan kita nak tengok menyisih ni digunakan untuk apa? Apakah bahan yang sesuai untuk kita gunakan kaedah menyisih ni? Okey, kamu tengok dekat sini. Kugen dan Kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan muruku dengan cara menyisih. Okey, betul lah macam Yusof kata tadi, dengan cara menyisih. Okey, kamu tengok daripada campuran muruku dan kacang, dia pisahkan. Di pinggan warna biru adalah muruku sahaja. Dan di pinggan yang berwarna kuning hanyalah kacang. Okey, ini adalah kaedah menyisih. Dia ambil satu-satu. Muruku letak dekat pinggan biru, kacang letak dekat pinggan kuning. Okey, dekat sini cikgu tu tanya dekat murid, mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisih? Kita tengok cara menyisih ni dia sesuai sebab apa? Ini kerana kacang dan muruku mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Okey, kamu tengok dekat sini. Menyisih ni dia sesuai untuk saiz yang besar. Okey, kamu tengok dia sesuai dekat saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Okey. Okey, maksud dia,
Okey, kamu boleh gunakan kaedah menyisir dengan terhadap bahan-bahan yang besar sahaja. Contoh maruku dan kacang tadi, besar ya. Besar ni maksudnya kamu boleh nampak, kamu boleh pegang. Kamu mudah nampak dan mudah pegang. Jadi cara menyisirnya adalah cara yang sesuai untuk muruku dan kacang. Okey. Jadi, cikgu nak cikgu nak tanya kamu antara nasi goreng dan sayur campur. Selalu je bila kita nak makan nasi goreng mesti ada sayur campur. Sayur campur ni ada kacang, ada carrot dan juga ada jagung. Okey, macam cikgu tak suka makan nasi goreng yang ada sayur campur ni, yang ada carrot, yang ada kacang, yang ada jagung. Jadi, adakah sesuai kita menggunakan kaedah menyisir ni? Sesuai atau tidak? Sesuai. Yusof kata sesuai. Okey. Afrin pun kata sesuai. Okey, kalau sesuai, kenapa sesuai? Cuba bagi tahu cikgu, kenapa kaedah menyisir sesuai untuk kita asingkan nasi goreng dan juga sayur campur? Kenapa? Supaya boleh makan senang. Supaya boleh makan. Okey, kurang tepat jawapan tu Daniel. Okey, kenapa? Kenapa kaedah menyisir sesuai untuk kita asingkan nasi goreng dan sayur campur? Sebab apa? Siapa tahu? Kita dah tengok dekat dalam buku teks ada. Dia bagi tahu sebab apa cara menyisir ni sesuai. Okey, kamu tengok dekat perenggan ni. Yang murid perempuan tu cakap. Okey, sebab apa cara menyisir ni sesuai? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sebab nasi goreng dengan sayur campur mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Ya, betul. Pandai. Sebab nasi goreng dan sayur campur mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Kamu tengok saiz nasi dengan kacang, kamu boleh nampak dan pegang, betul? Okey. Dan bentuk dia juga berbeza. Kalau nasi dia memanjang, dia berbentuk memanjang, rectangle. Kalau kacang dia berbentuk bulat. Kacang, kalau carrot selalu dipotong berbentuk petak. Dan kalau jagung, bentuk dia hampir bulat. Okey, jadi kita mudah nak asingkan nasi dengan sayur campur. Okey, jadi kita pergi pula. Okey, kamu faham tak menyisir tu apa? Tahu. Okey, faham je? Menyisir ni dia asingkan satu-satu. Contoh macam tadi muruku dan kacang. Muruku letak dekat pinggan biru, kacang letak dekat pinggan kuning. Dan menyisir ni dia sesuai untuk saiz benda yang saiz besar dan bentuk yang berbeza. Okey, kita pergi pula kepada situasi lain. Kamu tengok antara mak dan anak. Okey. Anak dia tanya, "Mak, nak buat apa ni?" Mak dia cakap, "Mak nak buat kek hari jadi ayah." Jadi dia nak buat kek untuk hari jadi ayah dia. Ini ada bahan-bahan dia lah. Okey, kamu tengok ada tepung, ada butter, ada garam, ada gula, ada telur. Okey. Tiba-tiba adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Okey, jadi abang ni cakap, "Adik, jangan." Sebab apa? Sebab kalau dalam dapur, kamu jangan kacau mak atau ayah kamu sedang buat makanan. Okey, melainkan mak dan ayah kamu suruh. Okey, kita sambung semula. "Adik, jangan." Ibu dah pandai bawa motor. Tengok, kan dah bercampur. Okey, jadi
Apa yang bercampur dekat dalam gambar ni? Kismis dan Tepung. ya, bagus Amna. Kismis dan tepung bercampur dalam Tapi bekas tu. Jadi warna kuning tu saya tak pasti. warna kuning tu tak pasti. Okey, kismis dan tepung dah bercampur dekat dalam satu bekas ni. Okey, bagaimanakah Kugen boleh mengasingkan bagaimanakah Kugen boleh mengasingkan kismis dan tepung ini? Okey, siapa tahu cara apa yang kita boleh asingkan? Apa dia? Menyisihkan. Okey, Daniel, Amna, Afiq cakap menyisihkan. Afrin, apa jawapan dia Afrin? Menggayak. Okey, menggayak. Okey, bukan menggayak Afrin, mengayak. Mengayak. Okey, kita tengok jawapan Afrin atau jawapan Daniel, Amna dan Afiq yang betul. Okey, kita tengok kat bawah ni. Kugen kata mudah saja. Kugen kata mudah. Okey, Kugen mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Jadi jawapan Afrin tadi betul. Jawapan Afrin dan juga Yusof tadi cikgu dengar. Betul. Okey, cara nak asingkan tepung dengan kismis ni adalah dengan cara mengayak. Okey, mengapakah Kugen memilih cara tersebut? Okey, kita tengok kenapa Kugen memilih cara tersebut. Okey, jadi sebelum tu, kamu tahu tak macam mana cara mengayak ni? Kamu tahu tak? Tahu. Yusof tahu. Yang lain tahu ke tak? Macam mana mengayak ni? Tahu. Afrin tahu? Tahu. Afrin tak. Daniel tak tahu? Iya. Tahu. Okey, jadi yang tak tahu, tengok video ni baik-baik. Macam mana cara mengayak. Lepas ni kamu boleh tolong mak dan ayah kamu dekat dapur. Okey, cara mengayak. Mengayak ni selalunya melibatkan tepung lah. Okay, kita dengar baik-baik video yang cikgu akan mainkan ni. Okey, baik. Sekarang kita pergi ke kaedah seterusnya, iaitu mengasingkan campuran yang terdiri daripada jenis serbuk dan jenis kasar, halus dan kasar. Okey, apa yang kita boleh gunakan ialah pengayak ataupun tapis juga, tapi jenis kasar. Apa yang kita perlu buat, kita hanya masukkan semua bahan dan kita kocok dia sampai terasingnya serbuk yang halus tu dan ke kacang yang kasar. Okey, ini adalah cara untuk kita mengasingkan campuran jenis kasar dan halus. Kita gunakan teknik mengayak, mengayak. Okey, baik. Okey, jadi kita akan dapat dua hasil yang jelas. Hak ni yang halus, yang ni yang kasar. Ini halus dan ini adalah kasar. Okey, baik. Kasar. Ini halus dan ini adalah kasar. Okey, baik. Hasil yang Okey, itu adalah cara mengayak. Okey, jadi kamu dah tengok, dah tahu tak cara mengayak macam mana? Tahu. Bagus. Yang penting kamu kena ada benda yang berwarna hijau tu. Selalunya dekat dapur mesti ada benda warna hijau. Penapis tu. Penapis. Okey, penapis ni boleh menapis tepung dan juga kacang atau kismis. Jadi mengayak ni sebenarnya, mengayak ni kita nak asingkan benda yang halus. Benda yang halus tu maksud kecil sangat halus. Macam tepung, garam halus dan juga gula halus. Okey. Selain tu,
Dia untuk mengasingkan benda halus dan juga benda kasar ataupun benda yang bersaiz besar. Contoh benda yang bersaiz besar seperti kacang ataupun kismis. Okey, kita balik kepada buku teks kita tadi. Jadi Kugen dia boleh buat cara mengayak. Mengayak. Okey, cara mengayak. Okey, kamu tengok dekat sini. Mengapakah Kugen memilih cara itu? Okey, sebab dia mengayak ni dia boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Okey, maksudnya yang halus dan juga untuk mengasingkan bahan yang bersaiz halus dan juga bersaiz besar, kita boleh menggunakan kaedah mengayak. Okey, ingat kaedah mengayak. Okey, jadi kamu dah tahu apa itu kaedah mengayak? Dah tahu atau belum? Faham tak? Kaedah mengayak tu macam mana? Faham. Okey, dia faham tak dia? Faham. Okey, bagus. Ada yang tak faham? Kalau tak faham boleh tanya sekarang. Apa tu mengayak? Okey, Izara faham tak? Muka serius Izara. Senyum sikit Izara. Okey, jadi mengayak kamu dah tahu. Kita gunakan penapis halus untuk menapis tepung dan juga kismis. Okey, sekarang kamu dah tahu dah cara untuk kamu dah tengok bagaimana kaedah menyisir dan juga mengayak. Jadi sekarang cikgu nak kita buat kuis. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, pasti. Boleh. Pastikan Cikgu tulis nama tu. kamu. Pasti. Dekat mana? Okey. Nanti cikgu akan masukkan. Okey, cikgu akan masukkan link Cikgu nak di ruangan tim. komen. Nak tim. Tim. Nak tim. Okey, nak tim ke? Nak. Pandai korang Okey, cantik, kita buat tim lah. Okey, untuk tim. Saya Sedia? nak tim dengan Zairul. Tim tak boleh pilih. Good. Hai, Mai. Saya baru datang. Okey. Cikgu, saya baru datang, cikgu. Zairul. Okey, tak apa. Iman. Cikgu, saya baru datang. Okey. Tak boleh. Okey, Hai, Iman. sabar. Dia. Ini tak kena, cikgu. Sabar. Okey, Cikgu, kamu saya baru datang. Message ke? Jap. Aduh, macam mana ni? Cikgu lupa macam nak buat. Okey. Okey, kamu boleh tekan link di ruangan mesej. Kamu tekan. Okey, boleh mula jangan lupa Saya tekan baru start. tekan. Tekan yang mana? Tengok. Tekan start Tekan link dekat ruangan komen ni, Daniel. Saya tekan start ni. Cikgu. 3, 2, Ya. 1. Saya tekan start Tekan start. Okay. Saya dah enter nama. Okey, kita dah ada 10 orang yang masuk. Okey. Apa ni? Tengok. Grumpy monkey. Cikgu, lepas tu tekan mana ni? Okey, kamu tekan start. Okey, bila dah tekan start, kamu kena tunggu. Tunggu sampai cikgu tekan. Cikgu, saya start. dapat emoji baru. Okey, ya. Okey, dah 18 Saya orang tengah yang tunggu masuk. ni. Saya dah tekan start. Cikgu Okey. dah tekan start. Dia tak ada pun.
Ada. Okey, boleh masuk tak? Cikgu nak buat macam mana? Tanyalah ilaha illallah. Okey, Hanis, kamu tengok dekat ruangan komen, cikgu akan masukkan link. Okey, jadi kamu boleh tekan link dekat ruangan komen tersebut. Kamu tekan. Kamu tekan, kamu tulis nama dan tekan start. Dah. Okey, bagus Hanis. Cikgu tekan start boleh tak? Sekejap. Zairul dah masuk je. Okey, dah 19 orang masuk. Cikgu bagi masa lagi 10 saat untuk kita mulakan. Okey, Danish Akil masuk. Okey, Muhammad Nurhanis dah masuk. Okey, cikgu akan mulakan sekarang. Ya, Lokman. Cikgu yang ni dia kena masuk 7. Okey, Cuma Lokman. nak tekan start tu. Okey, ni cikgu tekan. Okey, sedia semua? Kita akan mulakan sekarang. Saya belum siap lagi. Lokman dah. Lokman dah masuk dah. Cikgu nampak nama. Okey, 1, 2, 3. Okey, ahli kumpulan yang jawab paling betul, paling banyak betul, kumpulan dia dapat nombor 1. Kita tengok semua ada 7 orang. Setiap kumpulan ada 7 orang. Okey, kita tunggu kawan-kawan kamu lagi. Okey, kita tengok sini Grumpy Monkeys. Kumpulan yang mendahului sekarang ni. Kumpulan Grumpy Monkeys. Okey, nombor 2 kumpulan Righteous Lincoln. Dan yang ketiga Soaring Penguin. Ya, Lokman. Apa tadi tak boleh ni? Cepat Zairul. Tak. Okey, kita tunggu kawan-kawan kamu Cikgu. lagi. Cikgu mana ni? Dah payah ni. Cik saya tak boleh nak start. Okey, kamu tekan. Kamu tekan link tu, Lokman. Cepat. Okey, kita tunggu kawan kamu yang lain. Tak ada cabaran lagi untuk kumpulan Grumpy Monkeys. Okey. Kumpulan kedua Righteous Lincoln. Dan yang ketiga Soaring Penguin. Cikgu tak nampak nama, tapi sekejap lagi cikgu boleh nampak nama. Okey, cikgu rasa tak ada yang menjawab lagi. Jadi cikgu habiskan kuis kita hari ni. Kita tengok ahli kumpulan. Ya, Zulekha, Denisha, Yusof, Amna, Afizafran, Afrin dan juga Aisyah Alifa. Okey, tahniah.
untuk kumpulan yang dapat tempat yang pertama. Cikgu, saya tak boleh masuk. Macam mana ni? Rosak kot. Okey Lokman, tak apa. Nanti lepas ni cikgu akan bagi link untuk kamu jawab. Okey. Kita tengok. Waktu nanti cikgu bagi tau. Okey Lokman, kamu boleh tengok di Telegram. Okey, kita tengok soalan yang paling ramai jawab salah. Pilih cara yang paling sesuai, asingkan bahan-bahan ini. Biji saga dan juga batu. Kamu tengok biji saga yang berwarna merah tu dan batu kamu tengok, kamu tahu kan batu ni juga bersaiz besar. Jadi kalau benda yang besar, sama besar dan mudah nampak, kamu boleh gunakan kaedah menyisih yang paling sesuai. Okey, soalan seterusnya. Pilih cara yang paling sesuai, asingkan bahan-bahan ini. Tepung dan juga kacang. Kita dah belajar tadi, cara dia adalah mengayak. Mengayak. Kaedah mengayak adalah untuk mengasingkan bahan benda yang halus dan juga benda yang besar. Benda yang bersaiz besar. Okey, seterusnya. Okey ni, mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Apakah kaedah yang dinyatakan di atas? Kaedah apa yang kita asingkan dua bahan yang bersaiz besar? Mengayak atau menyisir? Menyisir. Ya, jawapannya adalah menyisir. Betul. Bukan mengayak. Mengayak mengasingkan bahan halus dan bahan yang bersaiz besar. Tapi kalau menyisir, mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Okey, dan soalan satu lagi. Mengasingkan bahan bersaiz halus dan bersaiz besar. Apakah kaedah yang dinyatakan di atas? Okey, inilah kita panggil mengayak. Okey, hanya 3 orang saja yang salah. Okey, mengayak. Satu salah. Mengayak untuk asingkan bahan bersaiz halus dan juga bahan bersaiz besar. Okey, jadi itulah saja kuis kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya dekat sini. Okey, yang kamu belajar hari ini, kamu belajar cara untuk mengasingkan dua campuran. Iaitu campuran yang pertama, cara nak asingkan campuran halus dan campuran besar dengan cara mengayak. Yang kedua, kamu belajar cara untuk mengasingkan campuran yang bersaiz besar, iaitu dengan menggunakan kaedah menyisir. Okey. Jadi untuk akhir, sebelum cikgu tamatkan kelas kita, cikgu akan semak semula kehadiran kamu pada hari ini. Okay, jadi bila cikgu panggil nama, kamu sebut saya. Okey, yang dah cikgu tik, maksudnya dah ada ya. Aira Batrisha. Aira Batrisha. Aisyah Umaira Muhammad Aidil. Ada. Tak ada. Ada. Okey, Aisyah Umaira ada. Kaila Kalisha. Tak ada. Ma Nur Kalisha. Ada. Madiha. Tak ada. Muhammad Lutfi Bahya. Lutfi tak ada. Muhammad Aishifat. Tak ada. Muhammad Fawaz Fadlullah. Tak ada. Muhammad Irfan Yusran. Tak ada. Muhammad Irfan Yusran. Tak ada. Muhammad Ryan Mikael. Ada tak Muhammad Ryan Mikael? Tadi saya. Tak ada. Muhammad Syami Hakimi ada? Tak ada. Syami Hakimi. Nur Ainul Jannah. Tak
Tak ada. Nurhanis ada. Nur Husnina Izara ada? Husnina Izara? Tak ada. Nur Irdina Nafisa? Irdina Nafisa? Tak ada juga. Nur Izara Darisha? Nur Izara Darisha ada? Tak ada. Nur Izara Husna ada? Izara Husna? Tak ada juga. Nurul Fatihah ada? Nurul Fatihah? Tak ada. Nur Hana Syafika ada tak? Nur Hana Syafika? Hana Syafika tak ada. Tuan Eli Iskandar? Tuan Eli Iskandar? Tak ada. Omar Aziz? Okey, Omar Aziz pun tak ada. Okey, sekarang cikgu akan berikan markah untuk kehadiran kamu dan juga markah untuk sikap kamu. Okey, semua baik, bagus. Cikgu harap kamu semua boleh teruskan masuk ke dalam kelas kita ataupun kamu tonton untuk video pengajaran yang cikgu dan kawan-kawan kamu lakukan. Okey, jadi sebelum cikgu tamatkan kelas kita, cikgu nak tanya dekat kamu, ada tak apa-apa soalan? Tak ada.